Kata-kata yang boleh menjatuhkan seseorang itu kepada murtad ataupun terkeluar daripada agama Islam. Yang ketiganya dia kata zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mustikah Hadis. Kita berada dalam perbicaraan perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman. Bila rosaknya iman, maka rosaklah Islam. Jadi dia tulis situ perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Kerana iman itu tunjang yang kukuh ada di dalam tanah. Bila tak ada tunjang, mana boleh nak naik batang ataupun ranting yang atas ni. Tamsilan kepada Islam. Maka begitulah ibarat iman dan Islam. Bila tak ada iman, maka Islam tak boleh diterima. Jadi dia nak bagi tahu pada kita perkara yang boleh membatalkan iman yang ada dalam hati kita ni. Yang pertama itu habis perbicaraan berkenaan dengan i'tiqad ataupun kepercayaan. Kemudian sambungnya yang kedua berkait dengan perkataan. Perkataan ni dia sebut dah mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek, mempermain-mainkan nama Allah, sifat Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya dan sebagainya lah. Jadi dia sebut beberapa contoh perkataan yang berkait dengan hukum Islam. Dia sebut 2, 3 part depan kita ni perkara yang kita kategorikan sebagai perkara yang maklum minad din bid-darurah. Perkara yang semua orang tahu. Riba ni semua orang tahu haram. Bukan setakat orang Islam je tahu riba ni haram. Orang kafir pun tahu riba ni haram. Begitu juga ayat nombor 4 tu. Bungkus. Bungkus tu maknanya bertudung lah. Bertudung menutup aurat sebagaimana yang Islam ajar. Pun semua orang tahu. Tak ada orang Islam yang tak tahu. Hatta budak-budak pun tahu. Begitu juga yang kelima tu berzina. Zina ni bukan setakat Islam je pandang keji. Agama lain pun memandangnya sebagai perbuatan keji. Tak ada kalau tanya orang Cina ke orang India yang non-Muslim, suka kalau suami dia pergi berzina dengan perempuan lain. Walaupun dia tu tidak Muslim, tapi agama lain ataupun fitrah semula jadi manusia lah, memang benci kepada perbuatan zina ni. Jadi maklum. Begitu juga dengan arak. Yang nombor 6 tu, judi, nombor 7 tu. Semua tu kita panggil perkara yang maklum minad din bid-darurah. Perkara yang semua orang tahu. Hatta kanak-kanak, hatta orang yang bukan Islam. Masuk jugalah semayang fardu 5 ni. Semayang Jumaat wajib. Kena semayang lelaki yang baligh, yang mukallaf.
yang berada di satu-satu tempat kena semayang hari Jumaat. Tak ada orang tak tahu. Hatta orang yang bukan Islam pun tahu semayang Jumaat ni wajib. Kalau orang Islam tak pergi semayang Jumaat, boleh jadi orang Cina tegur. Mung tak pergi semayang Jumaat lah, hari ni hari Jumaat ni. Orang Islam pula bagi tahu, aku malas lagi minggu ni. Tak apa, dia kata tak pergi 3 kali. Nanti yang keempat aku pergi. Tu nak beritahu benda yang maklum minad din bidarurah. Jadi ulama letak kaedah, saya baca cepat sikit. Ulama letak kaedah, siapa-siapa yang menghalalkan ma harramahullah, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau sebaliknya, au harrama ma ahallahullah, atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan saya sebut tadi, termasuk dalam perkara tu ialah perkara yang maklum minad din bidarurah. Maka jawab dia faqad kafar. Maka kufur orang tu. Kalau dia ambil riba, dia tak menghalalkan, tak apa. Habis-habis bukan tak apa tu suruh ambil riba, tidak. Nak beritahu tak apa tu tak jatuh iman, maknanya tak terkeluar daripada Islam, duduk takat haram dosa besar. Sebab ayat Quran dalil qat'i, Allah Ta'ala sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Clear kata ayat tu ayat bukan ayat mutasyabihat tu, ayat muhkamat. Baca tengok makna boleh faham dah. Hatta budak-budak buka Quran tengok terjemahan wa ahallallahu al-bai'a. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Clear, budak baca boleh faham. Apatah lagi kita orang tu, maknanya fahamlah bahawa riba ni antara muamalat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu ayat lain Allah Ta'ala sebut 7 khusus pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau mu tak buat juga, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maknanya kalau mu tak tinggal juga jual beli riba yang duk berlaku di zaman jahiliah dululah. Kalau ikut tu ayat ni, apa yang berlaku di zaman kita pun ada juga. Cuma nak sebutnya ialah dalil berkenaan dengan riba ni jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan hadis Nabi pun ada juga. Tiba-tiba mari orang kata zaman sekarang ni tak patut diharamkan riba. Sebab apa? Kalau kita haramkan riba, dia kata menghalangi kemajuan. Tu kata-kata dia tu, perkataan dia tu kena tanya dia, mu nak menghalalkan riba kau macam mana ni? Kalau dia tak menghalalkan riba, duduk di tangga dosa besar, haram. Tapi kalau dia menghalalkan riba, maka dia jatuh murtad serta merta dalam keadaan tak sedar. Itu nak beritahu bahaya bercakap. Begitu juga dibagi contoh dalam zaman yang serba maju ni, kaum wanita tak perlu dah dibungkus-bungkus. Tu ayat dia. Perkataan bungkus tu kita faham dah tu. Contoh yang dia buat tu maknanya istihza dipanggil. Istihza ni maknanya mempersenda. Mempersenda ajaran yang ada dalam agama. Maka kalau dia tak pakai tudung saja, paling-paling tidak duduk di haram perbuatan dia. Dosa besar. Kenapa? Kerana tak tutup aurat. Dia pakai t-shirt, dia pakai seluar jin ketat, tudung tak pakai. Senangnya hidup dia atas dunia. Tak, kadang-kadang kita tengok gitu kan. Kita tengok perempuan-perempuan keluar daripada rumah pakai seluar jin ketat, pakai t-shirt lengan pendek, tak pakai tudung. Senangnya hidup dia. Nak keluar rumah, ambil lah t-shirt mana-mana, pakai, keluar lagi lah. Tak ada seolah-olah berasa bersalahnya tak tutup aurat tu.
Selagi mana kalau tanya dia, aku tetap kata haram perbuatan buka aurat ni, cuma aku ni tak boleh pergi lah kalau pakai tudung. Berasa jadi ustazah lalu. Kalau pakai tudung, maka aku selesa dengan pakaian ni. Selesa dengan tak tudung, selesa dengan pakai t-shirt, selesa dengan seluar pendek dan sebagainya lah. Maka kalau duduk setakat tu ditangguh haram dosa besar. Tapi kalau dia kata dalam keadaan mempersendakan hukum ataupun menghalalkan yang haram, maka mengharamkan yang halal, maka dia jatuh murtad serta merta. Dia panggil on the spot ke apa? Istilah orang putih. Pada masa tu juga, maknanya saat tu juga, pukul 3 petang dia bercakap gitu, pukul 3 petang lah boleh pergi daftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Maknanya orang ni terkeluar daripada Islam. Tapi bukan kerja kita tuan-tuan. Dia kena cermat tengok depan nanti. Baik, yang kelima, berzina. Kalau suka sama suka, apa haramnya? Maknanya apa salahnya? Kalau berzina, suka sama suka. Lainlah dia kata kalau rogol. Rogol salah seorang tu dipaksa, yang perempuan tu dipaksa ataupun lelaki tu dipaksa, ada juga. Ada juga negara-negara luar, lelaki dirogol, ada istilah tu. Cuma nak sebutnya ialah dia kata kalau rogol iyalah tidak suka sama suka, ni zina, suka sama suka. Apa haramnya? Dia cakap gitu. Kalau dia buat saja tanpa dia mengatakan halal perbuatan tersebut, duduk di tangga dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan halal perbuatan tersebut, jatuh murtad. Baik. Yang keenam, minum arak. Kalau dengan tujuan hendak menyihatkan badan, lepas tu bila dah sihat badan nak beribadat pula tu. Ada orang cakap gini, orang Islam, minum arak nak suruh sihat tubuh badan, lepas tu bila dah sihat nanti nak guna tubuh badan tu untuk beribadat lah. Apa salahnya? Dia kata minum arak nak suruh sihat, lepas tu bila dah sihat aku nak beribadat lah pada Allah Ta'ala. Maka begitulah juga serupa dengan yang atas tu. Kalau sekadar berkata dalam keadaan tidak menghalalkan, tapi dia jenis suka minum minuman keras ni, maka perbuatan tu duduk di tangga haram dosa besar. Tak jatuh murtad. Tapi kalau dia menghalalkan, jatuh murtad. Baik. Berjudi gitu juga, kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya, apa salahnya? Tak rela macam mana dia masuk kedai tu, dia tahu dah. Dia pergi kedai tu dia tahu dah. Dalam dia duk pergi setahun tu, dia pergi tu berapa kali dia kena. Boleh jadi setahun tak kena-kena pun. Dia masuk pergi beli tu, maknanya dia suka dah, dia rela dah lah tu. Dengan penjual dan pembeli tu sama-sama rela dah. Walaupun rela agama tak benarkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ayat Quran sebut. Semua ada dalil belakang ni yang disebut sini. Cuma dia tak bubuh dalil lah. Nak pendek-pendekkan. Cuma nak sebutnya ialah kalau dia sekadar berjudi, tapi kalau tanya mu ni menghalalkan judi ke? Tak. Dia kata cuma aku ni tak boleh lagi nak tinggal tabiat judi ni. Tunggulah kalau tua-tua sikit aku tinggal. Maknanya duduk di tangga haram dosa besar. Tapi kalau dia menghalalkan, maka jatuh pada murtad. Kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam, ini contoh yang ke-8. Sampai kiamat kita tak maju. Ni adanya orang dia cakap gini ni. Kita nak kemajuan dia tu. Kita nak kemajuan. Kalau kita duk ikut puak-puak yang nak buat Islam ni tak maju sampai bila-bila lah kita. Kan ramai cakap gitu kan? Beringat. Ni Jakim ni buat ayat ni. Jakim yang buat contoh ni. Maknanya perkataan kita tu dibimbangi paling tidak. Jatuh kepada murtad. Baik. Nombor 9 disebut contoh. Berkata, perbuatan yang demikian tidak beradab. Dia katakan perbuatan yang demikian tu tidak beradab. Apabila diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas makan menjilat sisa-sisa makanan di jarinya.
Ni pergi kepada sunnah pula. Yang atas tadi 8 sampai 8 tu yang maklum minad din bi darurah. Yang ke-9 tu perbuatan sunnah. Bila dia tengok orang makan kemudian selesai daripada makan jilat jari. Lalu dia pun kata, perbuatan ni dia kata tak beradab ni. Dia kata gitu. Kena tengok dulu perkataan dia. Kalau dia kata tu sebab dia berasa kotor jilat jari. Dia berasa kotor jilat jari. Maka perbuatan dia kata tu haram kerana hina satu amalan yang baik. Sebab Nabi tak buat benda tak baik. Supaya kadang-kadang kita pernah tengok orang yang berasa jijik dengan orang yang bersugi. Ada juga dia. Tu kita pernah tengok sendiri depan mata. Lepas tu dia cerita pada kita. Kita berasa jijik lah orang yang bersugi ni. Lepas tu dia bersugi, dia letak dalam poket dia. Beringat cakap gitu. Kalau setakat kita berasa kotor, jilat jari ataupun bersugi, kata kayu sugi tu dia letak dalam poket, kita berasa kotor, maka perbuatan tu haram kerana hina amalan yang baik. Tapi kalau kawan ni jawab pula. Bila kawan ni kata perbuatan demikian tak beradab, dia kata tak beradab apa tu sunnah Nabi. Nabi kalau lepas makan Nabi mesti jilat jari. Ataupun Nabi suruh dalam hadis dia, kalau boleh dia nak umat dia ni bersugi tiap-tiap kali nak semayang. Disebut gitu. Maka dia pun jawab pula, sunnah apa aku tengok ni pengotor ni. Kafir. Sebab apa? Dia pergi kepada istihza' sunnah dah. Bukan lagi istihza' amalan yang baik. Dia pergi kepada istihza' sunnah Nabi. Maka kaedah ulama letak manistahza'a, siapa-siapa yang menghina, pandang keji, bisunnatin min sunanir rasul, dengan satu sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah, ulama kata faqad kafar. Jawab kepada man syartiyah. Faqad kafar, maka sesungguhnya kafirlah orang tersebut, orang yang istihza' dengan satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi. Serupa juga dengan orang pakai jubah. Dia istihza' orang pakai jubah. Setakat pakai jubah, mu ni pakai jubah berkedut je. Kalau setakat dia kata jubah tu berkedut, maknanya dia pandang keji pada perbuatan memakai jubah nampak selekeh, tak apa lagi. Paling tidak dia duduk di haram dosa besar. Tapi bila orang kata, kan Nabi pakai jubah. Nabi kan suka memakai jubah pula berwarna putih. Sunnah Nabi memakai jubah ni. Sunnah apa dia kata kalau gitu? Tak tamadung. Zaman hari ni orang tak pakai dah, tak moden. Itu jadi istihza' pada sunnah. Serupa dengan janggut. Menyimpan janggut salah satu daripada sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi menyimpan janggut. Dia tengok janggut kita, dia kata apa? Janggut mung ni macam janggut kambing. Gitu. Kan ada dulu dalam surat khabar utusan dia. Dalam surat khabar utusan janggut kambing kau. Nama apa? Kolom dia tu. Cuma nak sebutnya ialah bila dia tengok janggut kita, dia pun kata janggut mu ni macam kambing. Maka kita pun kata jangan cakap gitu, tak baik. Tu sunnah Nabi menyimpan janggut ni. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat kita sebut pada dia. Lalu dia pun kata, sunnah apa? Dia kata bukan sunnah ni, kalau gini sunnah kambing ya, dia tu. Tu beza tu. Yang atas tadi yang mula-mula saya contohkan tu haram perbuatan dia. Yang kedua, bila dia kata sunnah apa? Sunnah kambing. Dia dah masuk pada istihza' sunnah. Bila istihza' sunnah, maka jatuh kafir. Jatuh murtad dalam keadaan tak sedar. Kadang-kadang bergurau dia perkataan tu. Mula-mula dia sebut mu ni janggut macam kambing. Janggut macam kambing apa? Sunnah lah. Dia pun gurau lagi. Sunnah apa? Sunnah janggut kambing kalau gini ni.
Kalau setakat macam ni dia tu, ni sunnah janggut kambing dia tu. Tu maknanya dalam keadaan dia bergurau, dia tak sedar, dia jatuh murtad. Sebab tu beringat, akhir zaman Nabi sebut, pagi beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Sebab apa? Tak ngaji berkenaan dengan perkara yang membatalkan iman. Lepas tu duk bergurau pula soal-soal yang berkait dengan sunnah-sunnah Nabi. Kadang-kadang boleh menjatuhkan kepada akidah kita jatuh keluar daripada Islam. Baik. Mana tadi? Nombor 10. Sunnah lagi. Berkata, aku tak mahu memotong kuku sekalipun sunnah. Apabila diberitahu bahawa memotong kuku itu adalah sunnah, maka dia pun jawab, aku tak nak potong kuku walaupun sunnah. Itu perkataan menghina sunnah tu. Dia kira sebagai menghina sunnah. Maka boleh menyebabkan seseorang tu murtad. Berkata sianu dah dimulai. Berkata seseorang tu, dia kata apa? Sianu dah mula menyala. Bila? Semasa ia mendengar azan. Bila dia dengar orang azan, dia kata, menyalak dah tu. Menyalak. Azan ni sunat juga, sunat muakkad kan? Azan ni sunat muakkad. Menghina walau perkara sunat, bukan perkara wajib saja, perkara sunat, perkara yang diijma'kan oleh ulama, perkara yang maklum minaddin bidarurah, tu boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam. Membaca ayat-ayat suci, hadis-hadis Nabi dan nama-nama Tuhan dengan cara mempersenda dan mempermain-mainkannya, juga boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam. 13, kata-kata mengkafirkan seseorang Islam. Yang ni banyak duk berlaku dalam masyarakat kita, yang 13 ni. Kata-kata mengkafirkan seseorang Islam, padahal orang itu tidak diyakini ada padanya suatu sebab yang menjadikannya kafir. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang ni banyak duk berlaku dalam masyarakat kita ni. Berlainan ideologi, berlainan pemahaman, ada yang siapa taat mengkafirkan. Perbuatan dia tu kafir tu kalau gitu tu. Padahal ulama berselisih pendapat lagi. Soal apa contohnya? Istighathah. Istighathah. Soal tawassul. Tawassul ni ada lagi yang terima. Istighathah ni kalau puak-puak syadik tak terima istighathah. Tapi ulama masih berselisih pendapat. Tapi dia dah mengkafirkan dah orang yang beristighathah. Menuduh orang yang pergi ke kubur, ziarah kubur para wali, para awliya, dia kata ni kuburiyun. Kuburiyun tu apa maksud dia kuburiyun? Maknanya ni penyembah kubur. Penyembah kubur ni maknanya mengkafirkan orang lah. Sebab apa? Orang tu menyembah Allah Ta'ala, tiba-tiba dia kata ni penyembah kubur. Beringat dengan apa? Dengan orang yang kita tak setuju dengan dia. Kadang-kadang kita tak sedar kita mengkafirkan. Kadang-kadang membid'ahkan, boleh kira lagi membid'ahkan. Ada yang mengkafirkan amalan orang-orang yang tak sealiran dengan kita, padahal amalan tersebut masih ada sandaran daripada hadis ataupun Quran ataupun yang dibuat oleh para ulama kita. Baik. Kata-kata menggantungkan jadi kafir dengan sesuatu keadaan. Ini gantung jadi kafir. Kalau buat gini kafir. Misalnya, seorang dituduh melakukan suatu perkara. Si A kena tuduh. Lalu ia berkata, kalau aku lakukan perkara tu, jadilah aku kafir. Dia cakap gitu. Si A ni dituduh katakanlah curi duit tabung masjid. Curi duit tabung masjid. Lepas tu orang tangkap dia. Lalu dia pun kata, aku kalau buat perkara ni aku kafir. Maknanya dia nak menafikan padahal dia buat. Padahal dia betul-betul buat, tapi dia nak menafikan perbuatan tersebut. Lalu dia sebutlah perkataan tu, kalau aku buat aku kafir. Sekiranya ia berdusta. Berdusta sebab dia buat. Dia kata dia tak buat. Yakni ia sebenarnya telah melakukan perkara yang dituduhkan kepadanya itu, maka jadilah ia kafir. Gitu. Ingat tu. Kecuali
Kata-katanya itu dituturkan dengan tujuan hanya hendak melepaskan diri dari tuduhan itu sahaja. Bukan dengan tujuan redanya menjadi kafir. Yang ni lain. Yang ni yang termasuk dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, man kafara billah min ba'di imanihi, siapa-siapa yang kufur pada Allah Ta'ala selepas dia dah beriman dah, maknanya murtad, maka orang yang macam ni mendapat murka Allah dan azab seksa. Kalau dia tak patah balik pada Islam lah. Illa, kata Allah Ta'ala, man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali, kata Allah Ta'ala, mereka yang dipaksa untuk sebut sesuatu yang hatinya tak setuju pun. Maknanya hatinya masih tetap dengan iman, maka tak jatuh iman. Ayat ni turun kepada keluarga Ali Yasir. Keluarga Ali Yasir ni 3 orang. Siapa? Yasir, Sumayyah, Ammar. 3. Yasir, Sumayyah mati syahid pada awal-awal Islam. Ni puak-puak yang awal masuk Islam ni. Yasir cerita, aku pergi ke Darul Arqam sekali dengan Suhaib Ar-Rumi nak memeluk Islam. Jadi nak sebut kisahnya, keluarga ni diseksa oleh Abu Jahal, dibawa ke tengah-tengah padang pasir, diheret situ, dibentang situ, letak batu atas dada. Jadi Yasir ni kena seksa kepada orang kafir Quraisy sampai mati. Sumayyah pula dicucuk di kemaluan dia sampai mati. Adapun Ammar disuruh diseksa, kemudian disuruh mu kena puji Lata dan Uzza, mu kena caci Nabi Muhammad. Maknanya mu kena caci Muhammad bin Abdullah. Lalu Ammar pun katalah perkataan yang disuruh oleh orang kafir Quraisy. Tapi dalam keadaan hati dia tak reda dengan apa yang dia sebut di mulut tu. Turun ayat ni. Dia lepaskan lah. Sebab apa? Sebab dia sebut, dia memuji Lata dan Uzza, patung-patung yang disembah oleh Quraisy. Lepas tu dia caci Nabi. Tapi hati dia tak reda. Cuma dia dilepaskanlah, selamatlah dia daripada diseksa oleh orang kafir Quraisy. Sebab tu selepas daripada tu dia pergi temu dengan Nabi dalam keadaan air mata berjujur turun. Menangis di depan Rasulullah, sehinggalah Nabi kata apa? Nabi kata, kenapa mu menangis ni? Nabi sapu air mata yang ada di wajah Ammar. Nabi kesak, Nabi lap air mata yang ada di wajah Ammar. Lalu Nabi tanya kenapa? Lalu ada riwayat kata, Nabi tanya dia, ketika mu sebut tu hatimu macam mana? Kaifa tajidu qalbak? Macam mana keadaan hatimu pada masa mu sebut tu? Dia kata, hati aku mutmainnum bil iman. Hati aku ni tetap damai, tenang dengan iman. Maknanya hati aku tak gogek pun dengan iman. Tetap percaya Allah, beriman dengan Allah. Tak percaya pun pada Lata dan Uzza ni. Tapi sebab nak selamat, maka Nabi kata apa? Nabi kata, in adu, sekiranya mereka tu yang jahat-jahat tu mari lagi, puak-puak Abu Jahal, puak-puak kafir Quraisy tu mari lagi seksa mu, in adu fa'ud, mu buatlah supaya mu buat sebelum ni. Maknanya Nabi kata boleh dah. Boleh menyebut perkataan yang pada zahirnya Islam, pada zahirnya menjatuhkan kita kepada kufur, dalam keadaan hati kita tak reda dengan perkataan tu, tapi syarat kita pada masa tu dipaksa. Pisah dek tekak dah. Mu nak kata ke tak nak kata? Kalau mu kata, aku lepas. Kalau mu tak kata, aku sembelih. Tapi sembelih tu yang paling tinggi lah. Sembelih tu yang paling tinggi lah. Sebab apa? Kita sanggup berhadapan dengan apa sekalipun demi mempertahankan akidah kita. Azam yang ada dalam hati kita, yang kuat beriman pada Allah Ta'ala tu, marilah keadaan macam mana pun tetap dengan iman. Maknanya mati tu sebenarnya lebih tinggi, tapi agama bagi ruang. Kalau nak selamat boleh,
Musbuklah apa yang disuruh tu, walaupun perkataan tu menyebabkan engkau terkeluar daripada Islam, dengan syarat hatimu tak redha dengan perbuatan tu. Sebab tu Allah Taala sambung ayat dia, walakin man syarah Allah walakin man syarah bil kufr. Tapi kata Allah Taala, kalau hatimu tu berasa lapang pula dengan kekufuran, sebut mulut kafir, hati pun syarah bil kufri sadra, hati pun berasa lapang jugalah, bukan rasa bencinya perkataan ni aku sebut mulut. Kalau gitu fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun alim. Kalau gitu walahum azabun azim. Kalau gitu maka engkau ni termasuk dalam kalangan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan engkau akan mendapat azab yang sangat besar daripada Allah. Tu nak selamat diri gitu, dua keadaan Allah Ta'ala bagi. Yang Ammar buat tu, Allah Ta'ala nak ajar pada kita syariat lah. Bila terdesak, tersepit, boleh kita buat perkara tersebut dalam keadaan hati kita mesti tenang dengan iman. Baik, habis itu masih syarif. Sungguh pun demikian, ia telah melakukan dosa besar dengan kata-kata yang tersebut. Dan sekiranya ia benar, yakni ia tidak melakukan perkara yang dituduh orang kepadanya, maka tidaklah ia menjadi kafir, tetapi ia berdosa kerana perkataannya itu memberi erti ketiadaan tetap keazamannya berpegang teguh kepada agama Islam. Habis situ akan datang wallahu a'lam wa ilmuhul atam.